Alright, kita akan teruskan kuliah kita untuk drone. Okay, 5 fasa kematangan. Sebelum ni kalau kalau kita tengok yang video-video sebelum ni, kita dah bincangkan 2 bahagian. Satu bahagian pertama adalah kita bincangkan jenis pesawat kecil ataupun pesawat ringan. Yang kecil yang biasa digunakan iaitu fixed wing, kemudian okay. Kita kena pergi sini. Alright. Okay, sebelum ni kita bincangkan beberapa topik. Okay, beza antara beberapa jenis pesawat yang biasa ada dekat dalam market, ataupun yang biasa kita jumpa lah. Fixed wing aircraft, kemudian ada single rotor blade ataupun helikopter lah. Kemudian multicopter. Kemudian kita bincangkan kenapa kita pilih multicopter. Dan kat dalam slide ni saya ada tunjuk perbezaan dan kelebihan yang ada pada multicopter lah. Okay. Multicopter ataupun istilah yang kita pakai hari ni drones lah. Drones. Sebenarnya bila kita sebut multicopter, dia boleh jadi drones ataupun dia boleh jadi sekadar model aircraft je. Model aircraft ni maknanya dia bukan untuk tujuan dia bukan robot lah sebenarnya cerita. Dia bukan robot. Drone ni sebenarnya adalah sebuah robot. Bila kita robot maknanya dekat dalam tu dia mesti ada satu brain yang boleh buat data processing. Kemudian adanya sensor yang boleh buat data collection. Kemudian dia ada telemetry system yang boleh hantar data balik kepada kita. Jadi itu baru kita panggil sebuah drone lah. Okay, ada pun di luar sana bentuk macam drone, ada 4 buah motor, ada 4 motor boleh kawal dan sebagainya. Itu boleh sebut drone, orang istilah dia orang sebut drone lah, tapi sebenarnya bukanlah drone yang sebenar. Drone yang sebenar dia mestilah mempunyai autopilot, mesti ada ground control station dan banyak komponen-komponen lain, beberapa komponen lain yang kita akan kupas dalam siri kuliah yang akan datang. Kemudian kita juga dalam siri kuliah yang sebelum ni, kita juga ada ceritakan tentang sejarah multicopter. Bahagian pertama yang ini adalah sambungan daripada yang lepas, sejarah multicopter bahagian yang kedua, yang mana pada hari ini kita akan melihat 5 fasa kematangan multicopter. Okey, sebelum ni kita pernah hari ni kita pakai drones, ataupun beberapa tahun yang lalu ni kita dah mula menggunakan drones dalam pelbagai aktiviti untuk mengambil gambar, untuk tujuan hiburan, ataupun keseronokan lah, recreational kan, untuk saja-saja. Okay. Ada yang guna untuk tujuan kajian dan sebagainya lah. Okay. Jadi kita sebenarnya drone ni yang kita tengok hari ni, sebenarnya dia telah melalui banyak fasa-fasa jatuh bangun orang. Dia bukannya tiba-tiba ada pada hari ni, tapi dia ada beberapa fasa yang kita pecahkan kepada 5 fasa kematangan multicopter. Dan itu yang kita akan kupas pada hari inilah. Okay. Anda bersama saya, Ghazali Yaid, dalam siri kuliah drone yang dianjurkan oleh Akademi DS. Dan ini adalah episod yang ketiga. Boleh sama-sama kita like dan share video kali ini. Dan kalau ada sebarang soalan boleh tanya di bahagian komen lah. Kita akan reply ataupun jawab mana yang kita sempat. Dan sekiranya ada masalah teknikal, audio dan sebagainya, terus komen juga. So kita boleh terus tambah baik segeralah. Kita baikinya. Okay, alright. Kita teruskan kita punya siri kuliah.
Alright. Okey, fasa pertama adalah fasa sebelum 1990. Sebelum 1990 ke? Ya, sebelum 1990. 1990 ke atas lah. Betul, 1990. Fasa 1990 ke atas, fasa 2. Sebelum 1990. Okey. Tahun 1907 ada satu syarikat nama dia Braithwaite Braithwaite Brothers. Sebenarnya dia bekerjasama dengan ada satu lagi syarikat atau seorang profesor, tak ingat nama dia. Tapi dia bekerjasama lah untuk menghasilkan satu gyroplane. Ini adalah drone yang pertama lah. Sekejap cari nama profesor tu. Charles Richard nama dia. So ni syarikat ni daripada Perancis. So dia menghasilkan drone yang pertama ni gambar dia. Boleh tengok kat Wikipedia lah. So kalau kita tengok struktur dia ada multicopter. So apa jadi kepada projek dia orang ni sebenarnya? Nama drone ni ataupun multicopter ni Braithwaite Richard Gyroplane. Okay. So ini adalah first attempt. Dan dia di first flight dia antara Ogos dan September 1907. Dan orang kata saksi mengatakan dia dah berjaya terbang tak tinggi lah, 1.5 meter je. Lepas tu dia landing. Dia sekejap je, dia terbang beberapa moment. Okay. Dan kegagalan tu adalah disebabkan design dia yang tak praktikal lah. Okay. Kemudian development ni terus berkembang ke fasa seterusnya. Diteruskan oleh, macam nak sebut nama dia ni, Etienne Omichen. Nama drone dia Omichen number 2. Nampak tu. Okay. So ini adalah drone yang selepas tu. Okay. Yang ini tahun 1920. Dia berjaya terbang selama 14 minit. 14 minit. Sekejap lah. 14 minit lama tu sebenarnya. Kalau kita main drone yang kecil-kecil tu 3 minit je. So dia berjaya terbang 14 minit. Kemudian diteruskan lagi dengan design seterusnya oleh De Beauregard helikopter. George De Beauregard dengan Ivan Jerome. Nama Amerika lah. Susah nak sebut. Kalau nama Arab ke nama Melayu senang sikit kan. So ni tahun 1921. Okay. Yang ini dia design untuk angkat payload 3 orang. Tambah asalnya satu pilot tu ada 2 orang. Tapi dia ada masalah lah. Ni kira first passenger drone lah. Sebabkan masalah dia ada masalah dia sebab engine performance dia pun tak berapa bagus. Dan dia projek ni tak diteruskan lah. Tapi ada satu lagi projek dipanggil satu lagi yang ini ni dia Beauregard punya design tadilah. Nampak tu dia punya design multicopter dia. Satu lagi Mark Edmund Kaplan ni, Converter Wing Model A. Yang ini yang first practical. Maksudnya boleh terbang lah dengan baik. Dengan 90 horsepower engine dia. Okay. Okay. Cuma dia walaupun dia berjaya, tapi orang tak berapa berminat sangat dengan projek ni sebab orang expect pada ketika tu untuk untuk angkat heavy payload lah. Okay. Alright.
kemudian diteruskan lagi dengan satu lagi model. Ini model ni nampak macam menarik. Ini sama juga converter wing model A. Yang ni VZ7. Ni kerjasama antara askar Amerika dengan Curtiss-Wright. Curtiss-Wright ni company ni sampai hari ni masih ada. Tengok design dia tu. Nampak macam power lah kan. Okay. So dia boleh bawa beberapa orang Sorry, ini boleh dia buat prototype asalnya dia nak angkat beberapa orang. Tapi dalam setakat gambar tengok ni dia boleh angkat seorang lah. Okay. Dan cuba terbang melalui lalu-laluan yang sukar. Tapi walaupun dia berjaya dia berjaya buktikan untuk hover dengan manuver, tapi dia tak dapat mencapai ketinggian dengan kelajuan yang askar perlukan. Jadi projek ni dia dah pun di cancel tahun 1960-an. So dia tak diteruskan dah. Jadi masa tahun 1990 teknologi masih lagi di peringkat permulaan. Maksudnya bukanlah macam hari ni. Semua sensor, motor, semua senang. Even sekarang ni marketplace pun ada kan. Kita nak cari dekat online, beli dari China dan sebagainya tu jadi mudah. Zaman dulu nak dapatkan teknologi tu sangat susah. Okay. Jadi disebabkan itu dia punya pembangunan dia sekadar tu lah. Okay. Kemudian kita masuk ke second stage antara 1990 hingga 2005. Agak mengejutkan sebenarnya. Drone yang kecil kita nampak hari ni sebenarnya dah pun ada masa saya lahir. Sekitar tahun 1991 iaitu drone daripada Gyros Saucer ni. Saya search dekat YouTube ada iklan dia. Ni syarikat daripada Jepun. Dia berjaya buat microcopter lah yang pertama. Dan tapi dia bukannya drone yang full spec, dia drone untuk main-main je. Dia macam kita panggil dia RC lah. Alright. Dan drone yang kecil ni boleh terbang selama 3 minit saja. Okey, jadi permainan drone ni sebenarnya bukan benda baru, tapi sebenarnya dah lama ada daripada tahun 1991 lagi. Okey. Kemudian ada satu lagi company. Saya cari dia punya design dia, tapi rasanya dia punya model tak jumpa. Tapi ada orang share dia punya lakaran ni. Roswell Flyer nama syarikat tu. Kemudian lepas tu dia tukar nama syarikat dia kepada Dragonfly. Bukan Dragonfly, Dragonfly. Ni tahun 1999 lah. Okey, maknanya antara tahun 1990 hingga 2005 ada dua jenis drone kecil yang kita boleh jumpa, satu Key Eins ni dengan satu lagi Roswell Flyer ni lah. Lama dulu. Kenapa kita tak main dia sekarang kan? Maksudnya kenapa kita tak main dulu, kenapa kita tak main daripada dulu, sekarang baru kita jumpa kan. Semuanya adalah faktor faktor globalisasi, faktor teknologi yang ada lah. Zaman tu mungkin peralatan dia masih mahal, hari ni semua drone makin murah. Nak cari drone bawah RM100 pun ada. Drone-drone mainan lah, RC je. Kalau nak cari drone zaman dulu mungkin tak jumpa, jadi tak famous kan. Zaman ni kita masih lagi bermain main gasing kan, main layang-layang. Okey, masuk stage yang ketiga itu kita panggil dia development period lah. Waktu ni kita boleh tengok banyak research paper. Kalau kita boleh tengok, kita cari research paper, maksudnya tahun 2005 hingga 2010 ni sangat banyak semakin banyak orang keluarkan research paper lah.
berkaitan dengan multicopter. Okay. Dan mulalah terhasilnya beberapa jenis drone baru yang keluar dekat market lah. Satu lagi keyword dia untuk tahun ni, tahun 2005 ni. Sebenarnya sebab salah satu teknologi penting untuk penghasilan drone ni adalah teknologi autopilot tu. Okay. Jadi autopilot yang pertama keluar tahun 2000, tahun antara 1990 hingga 2005 tadi tu. Maksudnya ada satu autopilot yang keluar yang bersifat open source lah. Okey. Tahun 1990 hingga tahun 2005 ni sebenarnya sebelum masuk 2005 ni, 1990 sampai tahun 2005, tahun tu adalah period tu adalah period di mana orang mula jumpa teknologi untuk hasilkan MEMS, micro electromechanical system. Okay, orang mula hasilkan IMU, initial measurement unit, IMU, yang berat dia ringan, yang beberapa gram saja berat dia. Jadi ini adalah satu period di mana teknologi yang kecil orang mula hasilkan, single chip, chip yang kecil, single chip, microkomputer. Microkomputer, orang jumpa digital signal processor kan. So ini adalah research yang ada masa itulah. Satu terhasilnya drone yang kecil tu tahun 91 tu kan. Okey. Tahun 2005 so kita boleh jumpa satu jenis drone MD4, MD4 200. Sekarang dah MD4 3000 kot. Okay. So tahun-tahun 2005 hingga tahun 2010 ni adalah period yang sangat banyak terhasilnya research paper lah, research berkaitan. Okay. Dan kita boleh tengok antara produk yang hasil ialah ini. Kemudian ada satu jenis drone lagi, Silverlit X UFO ni daripada Jerman. Kemudian ada satu lagi produk ni, Dragonflyer X6 Kanada. So pentingnya open source autopilot ni untuk menggalakkan penghasilan lebih banyak produk-produk yang baru, research yang baru, okay? Ataupun drone-drone lah, drone-drone yang orang boleh buat secara DIY. Okay? Hari ni ada banyak autopilot yang available. Saya boleh keluarkan list dia kalau ada ni, ada ruang, sebab kita ada banyak open source autopilot ni, ada banyak yang biasa orang pakai macam Arduino Pilot, drone code. Kemudian bila satu company tu dia keluarkan drone dan dia keluarkan sekali SDK dia ataupun panggil software development kit kan, dia membolehkan kita hasilkan produk-produk yang baru menggunakan SDK tu untuk drone tu kan. Maksudnya kita boleh, perkataan mudah dia, kita boleh hack lah, kita boleh hack drone tu kan, kita hasilkan produk-produk yang baru berkaitan dengan drone tu. So biasanya developer dia buat drone, dia keluarkan sekali dia punya SDK dia. Okay, teruskan dengan next fasa keempat, tahun 2010 hingga 2013. Kalau tengok tahun 2012, siapa yang follow tech pernah tengok, biasa kita tengok cerita talk show kan, ataupun talk macam
TED Talks kan. Okay, kita akan perasan ada satu orang lelaki ni, India, nama dia Vijay Kumar. Daripada University of Pennsylvania, sebut susah. Vijay Kumar ni, dia punya talk tu memang sangat engineer lah. Dia cerita pasal possibility ataupun apa yang drones ni boleh buat. Tu antara research yang dahsyat lah. So yang menarik lah, kita boleh tengok available dekat YouTube, kita boleh tengok. Cuba search Vijay Kumar ni. Kemudian so tahun 2010 hingga 2013 antara produk-produk yang kita boleh nampak antaranya adalah tadi 2012 kita ada DJI Phantom DJI Phantom satu keluar. Ini dia keluarkan sekali dengan dia punya SDK. Okey, tahun 2013 sampai sekarang kita nak senaraikan drone pun terlalu banyak. Tapi saya buat table ni macam tak nampak table ni kecil. Sebenarnya dalam table ni ada banyaklah jenis-jenis drone yang dikeluarkan dari 2013 hingga 2015. Saya nak senaraikan gambar, nak buat gambar macam terlalu banyak. Kita dah jumpa banyaklah jenis-jenis drone. Antara yang keluar tu kita jumpa masa tu baru keluar Parrot, company Parrot dia keluar lagi drone baru dia AR drone yang kedua kemudian dia keluar DJI keluar Phantom 3 kan. Banyak ni kalau ikut yang dalam table tu, itulah senarai drone yang keluar sampai tahun 2015. Hari ni dah 2020, tambah lagi 5 tahun. Terlalu banyak drone-drone yang ada di pasaran yang kita boleh explore lah. Saya rasa mungkin boleh tambah satu lagi episod kita bicarakan apakah kalau kita nak start nak start main drone ni, nak start dengan drone mana? Biasanya macam tu. Sebab terlalu banyak sangat drone. So nak start dengan drone apa? So mungkin kita boleh bagi recommendation kan. Dah mungkin bajet ada, tapi kalau beli spek yang lebih daripada keperluan, macam bazir kan. Ataupun kalau beli yang terlalu murah ataupun yang tak mencapai expectation pun rugi juga kan. So mungkin kita boleh buatkan sesi sharing tu, atau kita boleh beritahu apa yang available dekat pasaran yang ada kat dalam Malaysia kan, yang kawan-kawan kita jual kan, yang ataupun yang available untuk kita beli online dan berbala lah. Sebab kita dah beli online ni nak return tu susah lah kan, kalau semua dah beli habis kan. So ada banyak produk-produk hari ni yang boleh dibeli di pasaran. So mudah-mudahan hari ni, perkongsian hari ni dapat sikit sebanyak bantu anda memahami latar belakang sejarah multicopter ni kan. Kalau kita tengok semua yang kita cerita ni adalah pembangunan multicopter lah, multirotor, sebuah pesawat yang ada 4 motor, ada 4 propeller kan. Dan kalau cerita pasal aviation sebenarnya banyak lagi kan? Tapi kita fokus perbincangan kita untuk produk multicopter. Untuk next kita punya kuliah, kita akan cerita detail apa yang ada dekat dalam sebuah drone. Okay, so insyaAllah kita akan bertemu lagi dalam siri yang akan datang. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.